So ayat kita wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tusidu fil ard, jangan kamu merosak di atas muka dunia, melakukan kerosakan. So dia ambil perkataan iza sini kan, wa iza. So waw situ kalau kita mula ayat ni waw, kita panggil waw istinafiyah. So al wawu istinafiyah. Dan jumlah selepas dia ini wa iza qila lahum ni, iza qila lahum la tufsidu fil ardi ni kan, ni selepas ni ialah wal jumlatu, ayat selepas daripada waw istinafiyah ba'daha ialah ayat yang musta'nifah. Musta'nifah, musta'nafah? Musta'nafah. Dari segi i'rab kerana dia mula, so tak ada status apa-apa. So la mahalla laha minal i'rab. Ini satu i'rab untuk waw. I'rab yang kedua boleh juga wa yajuzu waw tu jadi antakuna wawu atifatan, waw ataf. Jadi kalau ada ataf mesti ada ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Dia tu ma'tuf lah kan, ma'tuf alaih mesti ada ma'tuf alaih. So wal jumlatu ba'daha ma'tufatun ala jumlati yukazzibuna. Maknanya sebelum ayat ni, sebelum ayat wa idza qila lahum, ayat apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, bima kanu yakzibuna. So bima kanu yakzibuna, pada kata yukazzibuna kan, bima kanu yakzibuna. So ataf kepada ayat jumlati yukazzibuna. Boleh besar lagi, boleh. Nak berapa HC? Baik, kalau kita tengok yang yukazibu tadi, bima kanu yakzibuna kan? Bima kanu yakzibuna. Kanu. Dah ada kana, dalam tu ada hum kan? So ada isim dia. So yakzibuna akan jadi khabar dia kan? So khabar kana, nasab kerja kan rafa? Senasab. So yakzibu tu nasab. Jadi mana dia ataf kepada nasab lah. Wal jumlatu fatakunu fi mawdi'i, oleh kerana dia ataf kepada yakzibuna, bima kanu yakzibuna, so dia berada di tempat fi mawdi'i nasbin, atfan, kerana ataf, kerana ataf kepada khabar kana ala khabari kana. Jadi ma'tuf dengan ma'tuf dari segi i'rab dia akan ikut status dia punya ma'tuf alaih. So kalau ma'tuf alaih khabar, dia pun khabar lah. Ini saya jelaskan dalam dalam basair video ni. Ma'tuf nota dia. Wal ma'tuf ala khabar, sesuatu yang ikut khabar maka dia adalah khabar. Kalau dia ikut mubtada maka dia adalah mubtada. So wal ma'tufu 'ala al-khabari, dia itu sendirinya ialah khabarun. Ini dari segi makna dia khabar, tapi dari segi i'rab kita kata dia ma'tuf alaih. Dia just follow. So yang asalnya yang bima kanu yakzibu itu yang asalnya. Yakzibu tu asalnya khabar. Kemudian yang wa idza qila lahum tu just follow dari segi i'rab. Khabarun.
Fahiyya, maka jumlah ini dengan makna ini di hadhil masabah adalah satu juzuk daripada sebab minas sababi makna alladhi istahaqqu bihi al-azabah al-alimah. Sebab tadi kita tengok ayat dia bermula bima kanu, bi sababiyah, ba sababiyah. Sebab dia kata sebab ma apa yang kanu mereka dustakan. Yang kata. So ada dua sebab lah. Satu yakzibuna, satu lagi wa iza qila lahum. Ini sebab dia. Sebab menerima azab tu. Sebab dia orang bila dikatakan gini, dia kata nahnu muslihun. Mana ni sindir lah kan? Sindiran mereka. Kami tak buat fasad, kami buat benda baik pun. So kata-kata ini juga adalah sebab kenapa mereka diazabkan, menerima azab yang alim. Istahaqqu mana layak untuk diazabkan. Baik, perkataan iza dari segi nama dia, dari segi sintek dia zaraf, segi i'rab dia adalah zaraf. Wa iza ni adalah zarfun kerana dia melibatkan masa kan. So ini zaraf apa ni? Makan ke zaman? Zaman. Wa iza zarfun. Kenapa? Lima istakbalu kan? Kerana dia menerima masa depan kan? Kerana izan mana? Apabila dikatakan, mereka akan mengatakan, akan. Lima istakbalu. Ini zarah kepada yang akan dikatakan, yang akan datang selepas ni. Zarah ni kan vessel, bekas untuk satu perbuatan berlaku kan. So dia tu zarah kepada apa? Ingat kalau sebut zarah ni adverb, di mana tu perbuatan berlaku tu, bila perbuatan berlaku. So dia kata dia ni adalah tempat untuk apa? Tempat yang merupakan masa untuk perkara yang akan datang. Yastakbilu. Ini nahnu muslihun yang dia akan kata tadi. Apabila dikatakan kepada mereka akan kata. Izaqila lahum. Mereka akan kata tu ni mesti kan ada zarafnya kan? Mesti ada tempat lah, masa berlakunya perbuatan. So idza zarfun lima yastaqbalu minaz zaman. Yang apa yang akan berlaku tu berlaku di situ je. Dan dia adalah khafidun. Khafidun. Khafidun li syartihi. Ini tak faham. Mansubun bi jawabihi. So jawab syarat mestilah inilah jawab syarat. Sebab zaraf kan? Kalau zaraf ni dia mansub kan? So dia mansub kepada jawab syarat. So wa iza qila lahum,
Qalu tu jawab bersyarat. Wa iza ni syarat kan. Qalu tu jawab syarat. So jawab syarat tu kan kita terjemah tadi akan, dia akan berkata. So akan berlaku tu zarah lah kan kepada iza ni kan. So iza tu bila dia zarah dia hukum dia mansub. Semua yang ni tak tahu khafidun. Ni tinggal dulu kejap. Kenapa dia dijar? Qila wa iza qila. Qila fi'lun madin. Ialah fi'il madi dan dia ni passive voice. Kita panggil mabniyun dibina dalam bentuk majhul. Lil majhul artinya fa'il dia tidak diketahui. Majhuli. Dan fi'il yang majhul, mabniun lil majhul mesti ada naib fa'il. So naib fa'ilnya ialah naibul fa'il. Naib fa'ilnya ialah dhamir. Sebab dalamnya ada huwa kan. Dhamir yang tersembunyi mustatirun di dalamnya. Kalau kita nak takdirkan dia tu, maka takdir dia takdiruhu. Kalau kita nak takdir dia huwa itu kembali kepada Allah. Takdiruhu ya'udu 'ala Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Bawah tu dia ada nota nombor 1. Naib fa'il huwa jaru wa majrurun. Ini lahum. Wa iza qila lahum kama jaa fi fawaid fanzur in syi'ta. So nota lah. So mana ni kalau takdir kepada Allah ni macam tak kena lah. Sebab naib fa'il dah ada situ lahum, hum situ. Wa iza qila lahum. Sebab tu dia kata sini naib fa'ilnya naib huwa jar majrur sebenarnya bukan Allah. Mana khata' lah sini. Khata'. Tapi kenapa dia tahu? Nota bawah ni? Alah sebab salah. Orang ni orang tegur lah tu. Bukan ni cakapkan. Orang lain kata ni. Muhakkik. So jar dengan majrur boleh jadi naib fa'il juga. Jar majrur juga boleh jadi fa'il. Waktu dalam bab fawaid dia kata gitu tu. Kama jaa fi fawaid fanzur insya. Di tempat lain dia kata gitu. Cuba tengok di fawaid. Naib fa'il kila. Dia kata ni Dia tersilap lah kan. Surat 50. 50. Mana nanti lagi lah. Datang lagi lah. Selepas ni ya? Selepas ni. Naib fa'il kila yuqaddaruhu an-nawa dhamirun li masdarihi wa jumlatun nahi mufassal li zalika az-zarf wa kila az-zarf naib fa'il fal jumlah fi mahall nasab. Mana? Yang kedua tu kila. Mungkin maksud dia dhamiran li masdarihi tu. Dhamiran li masdari tu lahum tu kan. So lahum tu dia takdir situ kembali kepada ni lah. Nanti jadi masdar. Qila di qaul. Wa idza qila wa idza qila qauluhum. Wa idza qila qauluhum.
Bila dikatakan kata-kata mereka, lahum tu dia takwil baliklah kepada lahum untuk masdar. Ataupun dia kata ni wakila az-zarfu naibul fa'il. Zaraf tu lahum naibul fa'il. Fal jumlah fi mahallin nasab. Okey. Wa fi hadha ta'bir bahsun hamun. Dalam ekspresi ni ta'biri wa fi hadha ta'biri satu perbahasan yang penting, ada satu perbahasan yang penting hamun akan datang sayati dalam bab fawaid. Dia akan bincang dengan teliti. So kita pun nantilah nanti anda fikir-fikir nak jawab macam mana. Wa jumlatu qila, ayat qila ni dengan naib fa'il dia mestilah berada fi mahalli jarri. Yang ni yang dikata tadi ni, yang atasnya yang anda tak ada jawab ni. Ni yang atas ni mana tadi khafidun jar. Sebab apa dia zaraf? Dia kena ada mazruf. Mudhaf ilaih. Betul tak? Inda al-baiti. So inda zaraf mansub. Baiti jar. Jar nama lain bagi jar ialah khafdin ataupun khafid. So dia ni khafidun, dialah penjarkan, dialah yang menjarkan. Dan nanti kata lain dialah mudhafun, dialah mudhaf. Dia mengkhafatkan, dia menjarkan. Khafidun li syartihi, syarat tadi iza lah, zaraf. Khafidun dia penjar bagi syaratnya. Wa jumlatu qila fi mahalli jarrin, di tempat jar. Kerana idhafah tadi kan, bi idhafati zarfi kepada dia. So maknanya ginilah So iza ni zaraf, kila ni semua ni sampai habis ni mazruf. Walaupun sini mudhaf, sini mudhaf, mudhafun ilaih. So ini majrur lah ataupun jar. Yang ni jarun. Dia ni apa lagi? Khafidun. Ni di tempat khafdi, di tempat khafad, makhfud. Tapi dia bukan huruf jar ni kan, tapi dia menjarkan, maksud kita. Dia ni zaraf kan. So zaraf ni nasib lah. Zaraf sendiri mansub. Zaraf sendiri adalah mansub. Asal hukum yang terserat apa tu macam ala seperti itu, dia actually idhafah, dia menjadikan kan. Ala. Macam ala lepas tu lepas tu dia jadi jar kan. Sebab itu idhafah, bentuk itu nama idhafah. Sama macam ni kita zaraf. Mana lagi tadi? Lahum.
So wa iza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, lahum ialah jaru, al-jarru wal majruru. So jarnya ialah li, majrurnya ialah hum. Kedua-duanya mesti ada muta'alliq. So muta'alliqani dengan perkataan qila. Wa idza qila lahum la, ini la Haji Kamarudin, la nahiyah, tapi dia baca bagi hatta kita pun tak faham pasal apa dia baca. Allah al-nahiyatu. Dan dia menjazamkan. Jazimah artinya dia menjazamkan kerja dia. Menjazamkan artinya sama ada dia mematikan baris mati, ataupun dia hazaf. Baris mati ataupun hazaf. Hazaf huruf illat, hazaf huruf nun. Nun untuk jamak dan tasniyah. Untuk mudhari'. Minal af'al khamsah. Okey, tufsiduna. Tufsiduna mestilah asalnya fi'il mudhari' kan? Asalnya tufsiduna. So, asal dia tufsiduna. Ini kita kata hazaf tadi. Tufsiduna. Tufsidu asalnya fi'lun mudhari'un. Dan dia ni bila masuk la, oleh kerana la tu jazim, so dia akan jadi majzum. Macam kita kata tadilah. Yang sini jar akan jadi majrur, khafid makhfud. So majzumun, dia telah dijazamkan. Dan kita sebut tadi jazam dengan apa tadi? Mana dah? Tak ada. Ni hilang nun, hazaf nun. So nanti tu sidu saja. Bila hazaf nun, masukkan alif fasilah sini. Campur la. Buang nun, masukkan alif pagar. La tufsidu. So sini kita panggil majzum. Ni jazim. Oleh kerana dia perempuan, jazimah. Ini kalau kita kata lafaz, majzum. Kalau kita kata kalimah, majzumah. Kalimatun majzumatun, lafzun majzumun. Yang ni kita follow dia pasal apa dia guna majzum? Sebab ni jar perkataan mudhari' ni kan perempuan. Kalau kita kata sini tufsidu kalimatun majzumatun, ialah words yang majzumah. Dengan dijazamkan dia oleh la, bila. Dan setiap yang jazam majzum mesti ada tanda dia. So wa alamatu, penjazamannya ialah jazmihi hazaf nun. Ni tanda dia ialah baris mati ataupun hazaf. Tu tanda aja, bukan dia tu. Bukan dia jazam. Tu tanda aja. Alamat saja. Maknanya kalau jatuh setiap fi'il mudhari' yang jatuh selepas la nahiyah, maka kita panggil dia majzum, ataupun dia tu dijazamkan, telah berada dalam keadaan jazam. Nak cam macam mana? Sebab asalnya tak ada baris kan? Nak cam je ialah tengok ni lah. Hazaf tak hazaf? Hazfu an-nun. Why? Kerana dia termasuk fi'il yang 5, yang ni ada nun tu. Fi'il mudhari' yang ada nun tu 5. Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Okey, waw di sini
Siduna ni waw ni. Ni fa'il. Ni kita panggil nun i'rabi. Nun i'rab. Dia boleh ada, kadang dia tak ada. So, nun i'rabi. Wal wawu fa'ilun. La tufsidu fil ardi. Fil ardi jada majrur, nijar. Al jaru. Al ardi majrur. Dan setiap jar majrur mesti ada hubungan dengan sama ada fi'il ataupun makna fi'il. So sini ada fi'il bima tufsidu. So muta'alliqah ni dengan tufsidu. Qalu, lalu mereka menjawab. Ini pun fi'il dengan fa'il. Fi'lun wa fa'ilun. Dan fi'il dah lengkap dah. Ada fi'il, fa'il mestilah jumlah. Ini jumlah apa kita panggil? Jumlah fi'liyah. Wal jumlatu al-fi'liyatu, oleh kerana dia mula la mahalla laha min al-i'rab li'annaha jawabu syartin. Ghairi jawabu syartin ghairu jazimin. Jawab syarat kalau bermula dengan iza tak semestinya jazim. Kalau in tazhab azhab, tu jazim lah. Pasal ni dia nama lagi tadi punya kitab tu i'rab. So, la mahala laha min al-i'rab. So jawab busyarat ni dia macam mula lah, ayat mula lah. So ayat mula kan dia tak ada ni. Dia tak ada apa? Dia i'rab untuk ayat tu sendiri. Dia i'rab macam kalau in tu, kalau in biasanya dia nak kepada in juga. In biasanya dia akan jazam lah. Kalau dari segi kalau in tazhab azhab. Dia memang gitu hukum dia. Kan? So, sebab tu dia walaupun dia jawab syarat tapi dia tu fi mahalli di tempat apa? Di tempat jazam lah. Tapi kalau guna iza dia macam zarah aja. Kan? Dia zarah aja. So dia zarah kan macam kita mula kan. Mula ayat macam mana? Kalau qalu fi sa'ati, dia berkata pada pukul sekian-sekian. Dia berkata esok, dia berkata ni. Macam dia mula ayat lah kan. Zarah tu datang kemudian lah. Ini cuma sebab dia letak depan zarah tu. Nampak macam dia bukan istinaf, macam mula. Tapi dari segi strukturnya sepatutnya dia mula lah jawab syarat tu. Tak ada? So iza tu dia zaraf. Dia zaraf. So zaraf ni dia sepatutnya selepas perbuatan tu. Selepas kita kata kedudukan dia tu. Misalnya azhabu amsi, jitu apa? Ba'da qabla amsi, tu pun zaraf kan? Jitu ba'da zahr. Ataupun kita boleh buat depan qabla zuhri jitu. Tapi dari segi maknanya dia di belakang. Tu yang mulanya jitu tu mula kan? Sama juga. Yang mula ni iza tu. Iza wa iza qila. Iza qila. Iza qila tu zaraf kan? Dia panggil zaraf. Kalau in bukan zaraf. Walaupun dia syarat. Tu iza tu tapi walaupun dia zaraf tapi dia ada makna syarat. Tapi dia tidak menjazamkan lah sebab dia bukan jazim. Dia jawab syarat.
Gini, iza qila. Okey, iza wa iza iza tazhabu azhabu. In tazhab azhab. Semua jika-jika berlaku. Dari segi makna jika. Ni apabila kamu pergi, aku pergi. Syarat kan? Maknanya syarat aku pergi ni bila kamu pergi. Tapi makna sama juga. Kalau kamu pergi, aku pergi. Tapi ni jazim ni. Dan ini zaraf. Walaupun kedua-duanya adalah syarat. Belum ada. Artinya azhabu iza tazhabu. Aku pergi bila kamu pergi. Azhabu iza so maknanya azhabu ni la mahalla la minal i'rab. So dia mula ayat. So innama dia panggil innama kafah. Makfufah. Makfuf tanya terhalang daripada beramal lah. Kafatun. Yang ditahan daripada beramal. Habis itulah. Nanti kalau tak ada ni jadi inna nanti beramal pula kan. Inna Zaidan ke apa semua kan. Udah inna mah dah mati sini dah. Lepas dia tu tengok mana ada nahnu dah. Sepatutnya innana. Jadi inna jadi dah beramal lah. Ini kafah dia sempurna duduk situ dah dia. Habis dah kerja dia. Nahnu mubtada. Ini kenapa i'rab Quran di sini? Duduk kat ilmu ni. Satu je ada. Ada satu mu'jam tak? Al-mu'jam tadi mu'jam apa tadi? Mu'jam apa tadi? Tak keluar.
Biar. Okey, nahnu. Habis tu dia sebab innama dah dia tak berfungsi apa-apa sebab ma tu dengan adanya ma menahan daripada inna daripada beramal kan. So nahnu, innama nahnu, sesungguhnya nahnu mubtada, muslihuna khabar, ni jelaslah khabarun, khabaru nahnu. Dan setiap khabar hukumnya mubtada, khabar hukumnya rafa'. Rafa' artinya dirafa'kan, marfu'un. Subjek predikat hukum dia rafa', dan dia sendiri dirafa'kan. Dan alamat kerafa'kannya ialah wa alamatu raf'ihi ialah, tengok, oleh kerana dia isim fa'il kan, jamak, bentuk fa'ilun, jamak dia fa'iluna. So dia ni tanda macam dengan inilah, dirafa'kan dengan waw, waw, kerana dia jamak muzakkar salim, jam'u muzakkarin salimin. Wal jumlatu mubtada khabar ni fi mahalli nasbin, kenapa? Kerana dia adalah maqulu qawli, sebab qala, kalau kita kata qala wa idza qila lahum, mana dah ayat kita qalu, ni wa idza qila, qalu innama nahnu muslihun kan, ini ni kafah kan, tak ada fungsi apa. Yang ni qalu, dia berkata, ni kena ni, kata-kata ni seolah-olah macam kena. Ini kita panggil makul, kata-kata dia kita panggil makul, benda yang dikata kita panggil kata-kata, makulun. Nahnu muslimun ni makul kepada qalu. So sini nasab lah, objek maf'ul bihi. So jumlah ni jumlah makul. Setiap jumlah berlaku, takdir dia memang dia nasab. Fi mahali nasbin, di tempat nasab, kerana dia itu makul qaul. Makul qaul ni ialah memang dia maf'ul bih. Ala, ni huruf tanbih. Dengar ni. So harfu tanbihin. Kalam dimulakan dengannya. So tuftahu, yustaftahu, yustaf'alu kan, yustaftahu biha al-kalam. Dimulakan, biasanya dia dijadikan permulaan tanbih. Ala innahum, inna huruf musyabbah bil fi'il. Inna ni huruf inna ni kita panggil harfa inna harfu musyabbahun. Inna harfun musyabbahun. Inna harfun musyabbahun. Huruf yang serupa dengan fi'il. Maknanya fi'il menasabkan fi'il, menasabkan isim kan. So dia pun menasabkan orang juga. Bil fi'li. Dan ha sini ialah hum ni, ha ni ialah isim dia. Min tu menunjukkan jamak kan. Wal ha'u ismuha. Ismuha. Setiap isim, inna dia masuk kepada mubtada khabar.
Inna masuk kepada mubtada khabar. Tapi bila dah masuk dia jadi isim dah, nama tidak lagi nama mubtada. Wala hum innahum hum sini ataupun humu ialah dhamiru faslin. Tengok sebab tu kita kena cam. Saya awal-awal lagi dalam bahasa A saya tulis dah wazan kata sifat, supaya kalau jumpa macam ni kita tak silap baca lah. Kita dah tahu dah kan ini masdar, ni bukan kata sifat, perpisahan kan. So mesti dia baca mudhaf ilaih, bukan lagi baca dhamirun faslun au dhamiru imadin. Imad ni tempat kita bersangga. Imad. So dia tak ada peranan apa-apa. La mahalla laha minal i'rab. Kita tak nak kata dia mubtada' ke khabar ke. La mahalla lahu minal i'rabi. So fasal artinya makna dia memisahkan di antara mubtada' dengan khabar, ataupun memisahkan di antara isim inna dengan khabar. Itu makna fasal. Sebab apa? Biasanya kalau sebelah sini ma'rifah, sebelah sini ma'rifah. So takut confuse jadi sifat mausuf kan? So kita letakkan satu dhamir untuk memisahkan antara ini mubtada' ini khabar. Tengok sini. Innahum humul mubsidun. Tengok ya. Ini sirah apa ni? Bukan sirah sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sirah sifat kan? Sirah sifat. Takut nanti maknanya hum ni sifat kepada ni. Misalnya hum gitu kan. Hum al-mufsiduna. Kita kata mereka yang merosakkan. Boleh juga. Mereka itu adalah orang yang merosakkan. Dua. Kalau mereka yang merosakkan, itu maksud sifat. Kalau mereka adalah orang-orang yang merosakkan, itu adalah ayat. Tapi kalau kita masuk hum sini lagi, dah satu je makna. Tak ada lagi sifat mausuf. Ayat. Maknanya ini mubtada' lah. Ini khabar. Tapi kalau tak ada hum, mungkin confuse. Makna tu mana satu? Itu makna dhamir fasal. Dhamir fasl. Innahum humul mufsiduna. Sesungguhnya mereka adalah orang yang merosakkan. Al-mufsiduna. Boleh juga. Boleh juga. Di sini boleh lah. Kes ni boleh. Takut nanti orang kata innahum hum. Apa akan jadi? Apa kemungkinan lagi boleh jadi? Kalau kita nak kata sifat mausuf boleh tak? Pasal apa boleh? Kalau tak ada hum ni, boleh jadi tak sifat mausuf? Macam mana boleh? Kalau sifat mausuf mesti mutabaqah. Mutabaqah semua sudut. I'rab pun mutabaqah juga. So inna ini menasab. So innahum al-mufsidina. Satu aja. Mana dia yang tadi? Walaka an tu'riba. Boleh kamu mengi'rabkan dia sebagai mubtada'? Boleh. Walaka an tu'riba, mengi'rabkan humu tadi sebagai mubtada'un. So makna dia nanti ayat yang kerja macam mana? Innahum hum al-mufsiduna. Gitu. So ni mubtada' kan? Ni khabar. So semua ni mubtada' khabar ni jadi jumlah kan? Dan jumlah ni sini jadi khabar inna. Ini isim. Inna
khabar inna. Azan. Wallahu a'lam bissawab.